Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi kita dalam Pendidikan Kesihatan Unit 9, iaitu Hari yang Ceria. Dan topik kita pada kali ini ialah penyakit. Okey. Apakah jenis penyakit yang saya akan bincangkan pada hari ini? Ialah konjungtivitis dan penyakit tangan, kaki dan mulut. Okey. Apakah itu konjungtivitis? Okey. Sebenarnya konjungtiva, perkataan konjungtiva ialah selaput lut sinar yang melitupi mata putih dan bahagian pada kelopak mata. Okey. Jadi, apabila terjadinya radang pada konjungtiva kita ini, dikenali sebagai konjungtivitis. Okey, konjungtivitis. Okey. Ia adalah penyakit yang kerap terjadi dan disebabkan oleh bakteria, virus atau alahan. Okay. Apakah tanda dan gejala penyakit konjungtivitis ini? Okey. Ini bergantung kepada sebab-sebab konjungtivitis yang terjadi. Okey. Tidak semestinya penyakit ini akan melibatkan terjejas pada penglihatan kita, ya. Okey. Apakah tanda-tandanya? Contohnya adalah mata merah. Okey. And then yang kedua, discharge, pekat, iaitu tahi mata berwarna putih atau kekuningan yang dikeluar. Selalunya dia akan keluar ke sini tepi ni, ya. Tak selesa. And then kelopak mata melekat, terutamanya pada selepas kita bangun pagi. Okey. Bila kita nak bangun tu dia melekat, tak boleh nak buka. Okey. Dan selalunya bermula pada satu mata dan berjangkit ke sebelah mata yang lain. Okey. So dia berjangkitlah, kena mata yang satu, yang ni pun dia akan mungkin terkena. Okey. And then kalau boleh nampak sini, okey, selalunya ianya berlarutan selama seminggu. Penyakit ni boleh ada dengan kita selama seminggu. Okey. Right. Dan apakah yang perlu kita buat untuk merawat penyakit ini? Okey. Kita perlulah merujuk kepada doktor untuk mengetahui sebab penyakit ini dan mendapatkan rawatan yang bersesuaian. Okey. Selalunya yang mereka guna adalah antibiotik. Antibiotik ini adalah ubat untuk menghapuskan kuman. Okey. Digunakan dalam bentuk ubat titis mata dan salak mata secara lebih kerap. Okey, salak mata tu macam disapulah di sini ni. Krim. Okey. Alright, yang kedua, cara rawatannya adalah mencuci mata dengan kerap dan perlahan-lahan juga. Okey, perlahan-lahan, mencuci mata. Okey. Next. Okey. Apakah cara-cara kita nak mengelakkan jangkitan konjungtivitis ni? Okey. Oleh kerana konjungtivitis ni adalah disebabkan oleh bakteria atau virus. Jadi langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengelakkan jangkitan ni adalah, itu kita elak daripada kita menyentuh mata kita sendiri, ya. Sebab tangan ni, saya dah cerita hari tu, tangan kita ni penuh dengan bakteria. So kalau kita sentuh sini, dia akan berjangkit. Okey. Yang kedua, kerap mencuci tangan, terutamanya setelah menyentuh mata. Okey. Awak kena kerap mencuci tangan. Okey. And then yang ketiga, elakkan tempat yang sesak atau menghantar anak ke sekolah atau pusat penjagaan kanak-kanak selagi mata anak anda masih merah atau berair. Okey. Jadi kita nak elakkan daripada anak-anak kita menjangkiti murid-murid yang lain. Jadi kita perlu kuarantin dia dulu di rumah. Okey.
Yang keempat, jangan berkongsi tuala muka atau kosmetik atau ubat titis mata. Tak boleh And then yang kelima, buang semua ubat titis mata setelah anak anda sihat. Apabila dah sihat, kita kena buang semua alat-alat tu. Okey. Tak boleh guna dah. Kalau tidak, dia akan berjangkit pula dengan yang lain. Okey. Okey, itu tadi konjungtivitis. Sekarang ini kita pergi kepada penyakit kaki, tangan dan mulut. Ini memang selalu dengarlah benda ni. Okey, penyakit berjangkit juga ini. Apakah itu? Penyakit tangan, kaki dan mulut adalah penyakit yang biasa berlaku di kalangan bayi dan kanak-kanak. Biasanya terdapat lepuhan di mulut, tapak tangan, jari-jari tangan dan tapak kaki. Lepuhan ni seperti dalam gambar yang awak nampak ini. Okey. Dia macam campak tapi bukan campak. Alright. Apakah tanda-tanda dan gejala penyakit kaki, tangan dan mulut ni? Okey, yang pertama, demam yang ringan. Okey. Yang kedua, rasa tidak sihat, itu letih, lesu, okey. Sakit tekak. Okey, kita akan mengalami sakit tekak And then selepas demam selama 2 hingga 3 hari, lepuhan yang menyakitkan. Lepuhan tu dia keluar, dia macam kulit mulut tu dia akan ada bengkak-bengkak gitu kan, dia akan keluar. Okey. Dia akan jadi sakit. Okey, lepas tu dia akan masuk sampai dalam mulut Biasanya terdapat di atas lidah, gusi dan di sebelah dalam pipi. Itu bahaya Ruam di kulit mula keluar di 1-2 tempat dengan timbulnya lepuhan warna merah, tetapi tidak gatal di tapak tangan dan tapak kaki serta juga di punggung. Okey. Lepuhan di mukosa. Lepuhan di mukosa dan permukaan kulit akan sembuh dalam masa 5 hingga 7 hari. Mukosa tu maksudnya dalam mulut lah, bahagian mulut lah. Okey. Manakala lepuhan di tangan dan kaki akan sembuh dalam masa 5 hingga 10 hari. Ambil masa dalam seminggu 2 minggu lah untuk sembuh daripada penyakit ini dengan rawatan yang betul lah. Okay. Apakah rawatan untuk merawat penyakit ni? Apakah rawatan yang kita guna? Okay. Sebenarnya penyakit ni dia tiada rawatan yang khusus. Cumanya doktor mungkin akan bagi kita ubat demam iaitu paracetamol untuk lower kita punya level of our fever tu. And then air garam digunakan untuk berkumur bila dah lepuhan tu muncul kan, dia akan jadi ulcer dalam ni. Ulcer tu yang putih-putih kat dalam mulut tu. So kita gunakan air garam untuk legakan kita punya kesakitan tu. Okey, bancuhan dia setengah sudu teh garam untuk segelas air suam sekiranya kanak-kanak tersebut boleh berkumur. Okey. Kalau tak boleh berkumur, doktor mungkin akan bagi ubat spray lah kat dalam tu. Okey. Pastikan kanak-kanak minum air yang secukupnya. Dan juga produk tenusu yang sejuk dan aiskrim juga boleh diberi. Terutamanya aiskrim vanila Okey. Tengok pencegahannya pula. Okay. Sebenarnya penyakit ni kita boleh cegah dengan mengamalkan teknik cuci tangan dengan betul. Okay. As we all know, we have 7 steps of cuci tangan. Macam mana kita nak cuci tangan kan? Okay, terutamanya pada masa pandemik pada kali ini. Dan kedua, permukaan yang tercemar dan peralatan yang kotor hendaklah dicuci dengan air yang bersih, sabun dan dinyah kuman dengan menggunakan cecair Clorox. Okey, bancuhan 1/4 cawan Clorox dengan 1 galen air. Okey, actually Clorox ni adalah penting juga ada dalam rumah kita untuk kita membersihkan peralatan-peralatan di dalam rumah kita tu. Lantai ke apa ke, Clorox is useful. Okey. Dan kita jangan berkongsi barang-barang kita dengan orang lain. Okey?
itu akan menyebabkan jangkitan. Dan elak daripada mencium dan memeluk individu yang dijangkiti. Maksudnya kita tak boleh nak cium anak kita lah kalau dia dijangkiti, okay, ataupun cium adik kita ke. Okay, so kita kena elakkan diri, kuarantin diri kita sendiri. Jadi itulah dia topik pada kali ini, penyakit ya. Awak boleh rujuk buku teks awak, muka surat 88 dan 89. Okay, awak boleh check buku teks, okay, tentang penyakit konjungtivitis dan juga penyakit kaki tangan dan mulut. So guys, apabila dah habis menonton video ini, saya akan berikan awak quiz dan awak akan jawab quiz itu di Quizizz. Okay, saya akan beri link Quizizz kemudian pada 16 hari bulan 6 ini. Okay, so do check it out. Okay, bye.